Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Zan bin Muhammad Zain dari SMK Datuk Medara Sdn Yusof. Baiklah murid-murid, jadi hari ini kita akan lihat sejarah tingkatan 4, tema pembinaan negara bangsa, tajuk 11, Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi keperluan yang perlu anda sediakan sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini, tentulah buku teks tingkatan 4. Jadi saya maklum anda semua telah pun ada buku teks. Sekiranya anda tak ada buku teks, anda boleh melalui YouTube ataupun boleh rujuk kepada laman web Anjung Ilmu JPN Perak. Jadi di situ banyak input-input berkaitan dengan subjek sejarah. Okey, sebelum kita mula, kita lihat standard kandungan untuk hari ini 11.2 pilihan raya. Di bawah bab 8 tingkatan 4, tajuk dia pilihan raya. Subtopik dia 8.3 penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan atau ringkas dia MPP. Okey, kita lihat standard pembelajaran, apa yang perlu anda fahami ya. Jadi standard pembelajaran dia 11.2/3 menjelaskan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi diharapkan murid-murid akan dapat apabila kita melihat video ini pertama menjelaskan penubuhan MPP. MPP tadi merujuk kepada Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, yang kedua membezakan penubuhan MPP 1948 dan MPP 1955 serta kesannya. Jadi ini yang perlu anda kuasai. Ya. Okey. 8.3 subtopik untuk bab tempat ni di bawah pilihan raya penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, yang kita sedia maklum dalam pilihan raya Persekutuan 1955 Parti Perikatan telah memenangi pilihan raya tersebut, memenangi daripada bilangan kerusi dia 51 daripada 52 bilangan kerusi telah dimenangi. Jadi dengan kerajaan tersebut Parti Perikatan telah berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan. Oleh yang demikian, Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada ketika itu. Tuanku Abdul Rahman ni dia banyak berjasa kepada negara kita dan digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Okey, seterusnya kita lihat MPP ni juga berperanan menggubal undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan. Dia ada dua. Majlis Perundangan Persekutuan 1948 dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey, kita lihat apa yang terkandung di bawah Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP 1948 berkaitan dengan komposisi ahli dan keanggotaan. Ahli-ahli dia terdiri daripada 52 orang jumlah. Ahli tidak rasmi dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Ini keanggotaan lah. Okey, yang kedua, 3 orang ex officio. Keanggotaan dia Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan.
itu ex officio. Okey, kemudian 9 orang residen Residen BT mewakili 9 buah majlis negeri. Kemudian ada 2 orang wakil negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Dan akhir sekali 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Jadi jumlah kesemua orang ahli MPP pada tahun 1948 ialah seramai 77 orang. Okey, seterusnya kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Kita lihat di sini. Sama juga komposisi ahli MPP dengan keanggotaan. Ini yang kita akan lihat. Jumlah ahli dia 52 orang. Keanggotaan dia bagaimana? Ahli yang dipilih melalui proses pilihan raya. Okey, 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan. Kepentingan tu seperti usahawan, terlibat dalam bidang pelombongan, perindustrian dan pertanian pada ketika itu. Okey, kemudian 11 orang menteri besar mewakili negeri. Terdiri daripada negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kemudian 2 orang wakil negeri Selat yang terdiri daripada Pulau Pinang dan Melaka. Jadi jumlah keseluruhan ahli dia seramai 100 orang kesemuanya. Okey, seterusnya kita lihat kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Dia ada 4 kesan. Kita lihat kesan pertama dulu. Kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri yang mengambil alih tugas daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Bermakna di sini Tunku Abdul Rahman telah telah menjadi Ketua Menteri. Okey, seterusnya kita lihat proses pertukaran dan pembaharuan berlaku berperingkat dan mengambil masa. Daripada sebelum ini British berkuasa, jadi dia telah memberi kuasa kepada orang-orang ataupun pemimpin tempatan. Kemudian Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk peringkat atasan. Jadi peringkat atasan ni British masih berkuasa. Dia bagi yang bawah-bawahnya yang melibatkan pemimpin tempatan. Okey, tu ada gambar ada gambar. Kalau lihat buku teks muka surat 205 Okey, lihat situ gambar Halimatun Abdul Majid mengangkat sumpah sebagai ahli MPP. Dia merupakan ahli wanita pertama dalam MPP, Halimatun Majid ni. Okey, yang atas tu gambar siapa? Gambar Tengku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan negara. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kesan penubuhan Majlis Perundangan. Yang kedua. Yang ketiga. Okey, kuasa pegawai BT beransur-ansur berpindah kepada rakyat tempatan. Okey, sebelum ni kuasa hanya dipelopori ataupun dikuasai oleh pihak British, tapi melalui penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ni dia telah memindahkan beransur-ansur kepada rakyat tempatan. Okey, pegawai BT masih berpandang sebagai pendia dan penasihat bidang keselamatan. Bidang keselamatan seperti pertahanan negara, melibatkan ketenteraan, itu masih di bawah bidang kuasa British. Okey, sistem ahli dimasukkan. Jadi tak adalah sistem ahli. Sistem ahli 1951 telah dimasukkan. Okey, sebelum ini kita lihat. Dan yang keempat, anggota MPP mengamalkan pentadbiran demokrasi dan merupakan kejayaan pimpinan yang dipilih oleh rakyat. Ini anggota MPP lah. Mengamalkan pentadbiran demokrasi. Maknanya ada pilihan raya tadi sesuai dengan konsep demokrasi. Ada pilihan raya makna rakyat yang memimpin negara ketika itu. Okey, kita lihat gambar. Gambar seterusnya sebahagian daripada ahli MPP pada tahun 1955. Kalau ada buku teks anda boleh lihat muka surat 205 situ. Okey, dan sebelah tu ada gambar siapa tu? Yang kedua Majlis Perundangan Persekutuan Raja Muhammad Huda.
menyampaikan ucapan kepada NPP yang baru ditubuhkan ketika itu. Jadi lihat gambar tersebut. Okey, kita lihat kesimpulan. Kesimpulan daripada tajuk ni, ada dua kesimpulan. Yang pertama, Majlis Perundang Persekutuan ni membolehkan rakyat tempatan mainkan peranan penting dalam pentadbiran. Yang mana sebelum ni dipelopori ataupun ditadbir oleh pihak Bentis. Jadi melalui NPP ni rakyat tempatan diberikan peranan penting dalam pentadbiran. Okey, seterusnya yang kedua, menunjukkan kompromi melalui perkongsian kuasa antara kaum bagi mencapai kemerdekaan. Kita sedia maklum negara kita pada ketika itu terdapat pelbagai kaum. Antara kaum yang besar ialah kaum Melayu, kaum Cina dan India. Maknanya wujud kompromi, maknanya wujud tolak ansur telah membolehkan perkongsian kuasa antara kaum ni dijalankan. Seterusnya negara mencapai kemerdekaan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.